Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahi 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya sekali syukur alhamdulillah kepada Allah SWT kerana dikumpulkan kita bersama-sama di sini dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang cuba saya dan Ustaz Aizat kita sampaikan. Terima kasih juga diucapkan kepada pengurusi majlis serta kepada semua terlibat dalam menjalankan program ni, terapi masak. Dan yang tidak lupa juga saya hormati dan kasihi Presiden kita Saudara Ustaz Zaid kerana di bawah kepimpinan dia menganjurkan program ni, dan saya rasa program ni cukup bagus lah untuk sebagai persediaan dan sebagai pemantapan kepada mahasiswa yang baiklah. Tanpa cakap panjang lagi, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk riba, teori dan aplikasi semasa. Macam Syazwan cakap tadi, tajuk riba ni sebenarnya macam agak luas jugalah. Kena pula sebut teori dan aplikasi semasa pun macam sebenarnya agak besar rasanya. Tapi saya cubalah sampaikan secara yang yang mudah dan secara ringkas lah. Tahap sama dengan tahap ilmu yang saya ada lah. Saya bukan sesiapa kan. Kalau yang mula tadi penceramah apa tulis ni macam kejam sangat tadi kan. Jadi terus kepada tajuk lah. Okay, next. Okay, insyaAllah topik pada malam ni saya akan huraikan 6 topik. Yang pertama sekali takrif. Kita sebut-sebut pasal riba, tapi kita nak tahu dulu apa sebenar takrif sebenar tentang riba tu kan. Apa yang dikatakan riba tu dari segi istilah dia ke, bahasa dia ke. Mungkin ramai daripada antum semua, ustaz-ustaz ni semua kan ada belajar kan. Tapi kita nak refresh balik, nak ingat balik, lepas tu nak kukuhkan balik. Nanti kalau orang tanya macam mana kita nak jawab kan. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak confirm apa yang dimaksudkan dengan makna tu. Sebab istilah tu ataupun dia punya makna sesuatu tu penting. Macam kita kan, nama pada manusia ni penting. Kalau kita tak tahu nama dia, kita tak dapat. Dan daripada nama lah, daripada istilah ni maksudnya diri dia tu lah. Macam ajak macam mana kan, handsome orangnya, baik orangnya, macam tu lah. Jadi kita kena kenal dulu. Kemudian kita akan pergi kepada hukum riba itu di sisi Islam. Dan di hukum ni ada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pergi pada jenis, seterusnya perbezaan antara jual beli dan riba. Yang ni ramai orang, kebanyakan daripada rakan-rakan saya lah. Sebab saya ada tulis blog, kadang-kadang tulis pasal riba ni. Kawan-kawan kat Malaysia tanya, Ustaz, kalau kita beli barang harga RM50, kita jual harga 200 tu riba ke? Dia tak faham. Riba dengan jual beli ni macam mana? Tak boleh ke ambil untung lebih daripada jual beli? Macam mana pula kan? Sebab riba tambah, kalau untung pun lebihan juga kan, tambah juga. Jadi kita nak cuba uraikan lah. Kemudian pergi kepada pendirian agama-agama lain tu sebenarnya macam tak ada dalam slide sebenarnya. Saya tertinggal buat, sekadar nak buat sikit je, nak sebut sikit je. Mungkin di permulaan slide kan untuk hukum tu. Kemudian yang akhir sekali aplikasi semasa. Aplikasi semasa ni insyaAllah saya akan sebut sikit berkenaan dengan riba yang contemporary punya, yang berlaku dalam bank. Lepas tu urusan-urusan kewangan yang semasa, seperti bank, kad kredit, apa lagi, pelaburan dalam saham, kita tukar duit kan. Yang paling penting sini macam kita lah, urusan dengan bank dan sarafah, tukar duit. Sebab benda tu kita selalu buat. Jadi kita kena tahu lah macam mana kan. Kadang-kadang kita pinjam duit kawan ke mata orang lain, ini macam mana. Sebab pertukaran yang silap boleh membawa kepada dosa riba. Dan dosa riba ni kita akan tahu tingkat pengharaman riba tu di sisi Islam tu macam mana. Jadi kita akan rasa kalau kita tak tahu dengan lebih lanjut, kita rasa riba tu macam benda biasa, benda kecil. Tapi sebenarnya riba tu adalah satu yang besar, yang cukup besar sebenarnya dosa dia. Okey, kita pergi next.
Okey, yang pertama sekali insya-Allah saya akan masuk kepada takrif riba. Riba dari segi bahasa, dari segi lughahnya adalah ziyadah ataupun kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai pertambahan, peningkatan, pertumbuhan, pengumpulan dan sebagainya yang berkaitan bersangkutan dengannya. Maknanya apa-apa yang bertambah itu riba dari segi bahasa. Okey, dari segi istilah pula, dia adalah satu premium yang perlu dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjam bersama dengan jumlah asal pinjaman sebagai syarat mendapatkan pinjaman atau sebagai denda terhadap kelewatan bayaran. Dia macam ni. Premium ni adalah satu bayaran, maknanya tambahan. Bayaran tambahan untuk macam ni lah. Senang bagi contoh, orang si A nak pinjam duit dengan si B. Okey. Dia sama ada riba ni berlaku sama ada sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman ataupun kerana lewat bayar. Contoh kalau si A dengan si B, si A nak pinjam duit dengan B. Okey, yang pertama sekali kalau si B cakap, okey, Man, kau nak pinjam duit dengan aku boleh, tapi kau pinjam RM10, kau kena bayar RM15. Itu tambahan jumlah tu dikira sebagai riba. Itu premium jumlah tambahan tu. Kemudian yang contoh kedua ni terhadap kelewatan bayaran ni. Contoh kalau Syarafi pinjam duit dengan Amar. Okey. Syarafi lewat bayar dalam masa contoh 3 hari, tak kira tapi lewat bayar. Patutnya bayar seminggu. Amar kata, Syarafi kau boleh bayar, boleh pinjam duit ni seminggu je. Lebih dari seminggu aku tumbuk. Tak kan? Lebih dari seminggu kau kena bayar lebih daripada jumlah ni. Maknanya tambah RM5 ke, RM10 ke, hatta 1 sen. Itu dikira sebagai riba. Boleh faham? Dari segi istilah dia macam mana? Dalam hutang macam tu. Kita pinjam dengan lebihan. Okay, next. Okay, hukum riba. Hukum riba adalah haram. Seperti mana kita tahu mengikut Al-Quran, hadis dan ijma'. Lepas tu riba ni adalah disebut dalam hadis sebagai salah satu daripada kabair, iaitu dosa besar. Okey, saya selitkanlah pandangan agama lain tu. Mengikut kitab Talmud, dalam dia punya, dia nak panggil apa surah ke apa? Asfar. Ustaz, kalau kitab Talmud kita panggil apa yang dia punya surah-surah chapter? Asfar Exodus ke apa? Dia ada sebut jangan book Exodus. Dia sebut jangan ambil bunga daripada maknanya jangan ambil lebihan faedah riba. Dia sebut jangan ambil bunga ataupun riba daripada ni. Lepas tu dalam Kristian pun sebelum ni saya pernah ada baca satu tulisan oleh Dr. Magnus K. Lewis ke apa nama dia. Dia ni pensyarah universiti di Australia, ekonomi. Dia buat perbandingan the difference between pendirian Islam dan Kristian tentang riba. Okay, dalam tu dia banyak dia keluarkan dia punya dalil-dalil dia lah. Yang agama Kristian ni sebenarnya kitab Injil sendiri pun mengharamkan riba tu. Bukan Islam kan, tapi agama-agama lain pun mengharamkan juga. Okay, kalau dalam Kristian tu dalam book Luke dia ada sebut juga. Maknanya mengharamkan riba. Okay, dari segi menurut Yahudi pula, kalau dalam yang Israel punya tu, dia panggil Zionis kan, the Protocol of Zion. Dia orang ni menggunakan interest ni untuk menakluk kita kan. Okay, dalam the Protocol of Zion dia kata sama-sama dia tak boleh, tapi dengan goyim. Dengan goyim tu kita lah. Goyim ke apa? Goyim tu kita lah kan. Bukan bangsa Yahudi boleh menggunakan riba. Jadi sebab itu bank-bank apa dia buat kan, dengan kita dia riba lah, tapi dekat negara dia sendiri dia tak ada, dia tak mengamalkan, dia tak buat riba. Okay, next. Okay, dalam pembintangan ni insya-Allah saya akan